Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan setinggi-tinggi kesyukuran, limpah kurnia keizinan Allah Subhanahu wa taala, kita dapat lagi terus berbicara berkaitan dengan akidah. Khususnya yang kita bicarakan ini merupakan maudhu' yang akhir dalam perbahasan berkaitan akidah Islam, iaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan hari akhirat, atau lebih dikenali dalam akidah Islam sebagai sam'iyat, benda-benda yang kita dengar daripada Al-Quran dan daripada Rasulullah SAW, dan kita mengimaninya sebagai satu hakikat kebenaran, dan kita perkukuhkan keyakinan kita terhadap perkara-perkara ini. Antara benda yang kita dah bicarakan yang lepas ialah persoalan qada dan qadar. Saya rasa dah selesai dah, tapi masih ada yang hari tu datang jumpa saya, kata tak selesai lagi ni, kena cerita lagi pasal qada dan qadar ni. Tapi hakikatnya persoalan qada dan qadar ini adalah persoalan dia rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena mengimaninya dan kita kena hidup dengannya, kan? Yang paling penting ialah kita memahami kekuasaan dan iradah Allah Ta'ala itu dalam kerangka tauhid yang betul. Yang menjadi masalah kepada sebahagian masyarakat Islam ialah apabila kerangka memahami kerangka tauhid yang difahaminya itu lari daripada prinsip dan kerangka akidah ahli sunnah wal jamaah. Dalam arti kata, mereka jatuh ke dalam jurang ekstremisme, sama ada terlalu merasakan bahawa manusia ini bebas dan apa sahaja yang kita lakukan ini merupakan hak mutlak diri kita sebagai manusia berdasarkan kebebasan memilih yang ada pada kita, sehingga kita mengingkari sebahagian daripada ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan dengan jelas bahawa Allah Ta'ala itu berkuasa ke atas segala sesuatu. Itu ayat itu bersifat jelas sekali, muhkamat. Innallaha ala kulli syai'in qadir, kan, yang selalu kita baca. Batuk tak hilang ni. Batuk Mesir ni kuat betul kuman dia, tak hilang-hilang lagi. Jadi kalau kita silap dalam memahami kerangka akidah berkaitan dengan kekuasaan dan iradah Allah Ta'ala ini, pertama sekali yang kita bimbang ialah kita akan jatuh ke dalam kesesatan, penyelewengan, kefahaman, dengan merasakan diri kita ini terlalu bebas untuk memilih, sehingga kita langsung tidak mengaitkan apa yang kita lakukan ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan bahawa Allah Ta'ala itulah sebenarnya yang dipanggil Tuhan yang maha berkuasa dan Tuhan yang maha berkehendak. Fa'alul lima yurid, Tuhan itu melakukan apa yang dikehendakinya, dan ketika Allah Ta'ala memilih apa sahaja untuk berlaku, dia akan berlaku. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sekiranya Allah itu menghendaki sesuatu, Allah Ta'ala akan hanya bercakap, mengatakan jadi maka jadilah. Dan dalam ayat yang lain disebut innallaha khalaqakum wa ma ta'malun, sesungguhnya Allah mencipta diri kamu dan juga apa yang kamu lakukan. Maknanya tidak ada sebenarnya perbuatan manusia yang terlepas daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi ini ayat-ayat yang menjadi hujah dan dalil kepada kerangka akidah yang kita pegang dalam Ahlussunnah wal Jamaah untuk mengatakan bahawa manusia itu bagaimana dia rasa dia bebas pun dia masih tertakluk kepada kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itulah para ulama berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang merujuk kepada perkara ini dan hadis-hadis yang sahih juga bercakap tentang perkara ini, bahawa Allah menentukan segala-galanya dan Allah mencipta segala-galanya, maka diletakkan dalam konteks rukun iman itu. Rukun yang keenam itu adalah kita percaya kepada qada dan qadar. Walaupun ada kelompok yang mengatakan bahawa dalam Al-Quran atau hadis tak pernah diletakkan qada dan qadar itu dalam satu pasangan macam mana kita sebut tu. Jadi macam bid'ah lah dia kata. Perkataan qada dan qadar tu macam bid'ah. Tapi tidak semestinya kalau istilah qada dan qadar tu tak ada dalam Quran ataupun secara berpasang macam tu, ataupun tidak disebut dalam hadis secara berpasangan begitu, kita tidak boleh menyatukan dia dalam satu frasa yang sama, kerana makna kedua-duanya itu sudah jelas dalam pelbagai ayat dan pelbagai hadis yang menjelaskan bahawa Tuhanlah, Allah Ta'ala lah yang meletakkan kadar kepada segala sesuatu, yang menentukan kadar kepada segala sesuatu, termasuklah apa yang dilakukan oleh manusia. Dan Allah Ta'ala juga yang mengqada'kan, yang melaksanakan terjadinya apa-apa sesuatu dalam dunia ini. Nah, itu yang kita panggil qada' dan qadar. Qada' itu pelaksanaannya, qadar itu ketentuan dia. Nah, itu aja. Maknanya makna qada' dan qadar itu sudah ada dalam ayat Quran, dalam hadis yang banyak yang dibicarakan, yang kita baca dalam Al-Quran dan hadis. Cuma para ulama ni dia macam buat formula lah, kan? Dia formulatekan benda itu berdasarkan hadiah-hadiah ayat Quran tu, dia formulatekan. Jadilah rukun iman, rukun Islam. Kalau kita start macam tu, banyak benda lah yang tak ada dalam Quran, kan? Jangankan rukun iman, rukun Islam yang seperti mana yang kita faham sekarang, ilmu-ilmu yang timbul hari ni yang kita duk belajar ni pun tak ada dalam zaman Nabi dalam bentuknya yang kita belajar hari ni, kan? Tapi kita tak kata benda ni tak boleh belajar ataupun benda ni benda bid'ah dan lain-lain lagi, kan? Jadi kita kena faham konteks perkembangan ilmu akidah tersebut. Cuma hari tu ada yang tanya saya, dia risau dengan hadis yang saya kata Tuhan dah tentukan segala-galanya, ahli syurga, ahli neraka. Jadi kita ni kalau dah ditentukan Allah Ta'ala ahli neraka, macam mana tu, kan? Bagi saya, kita tak perlu risau benda-benda macam tu, sebab itu bukan dalam kekuasaan dan juga dalam ilmu kita. Hakikat bahawa tuan-tuan dan puan-puan ada kat masjid hari ni dah cukup baik dah, kan? Kita semua dah berada di masjid ni, makna insya-Allah pada saat ini, pada ketika ini kita berada pada hidayah Allah Subhanahu taala. Cuma kita kena doakan, kita kena usahakan supaya kita terus kekal pada jalan ini. Yang kena risau kalau kita hari ni tengah malam ni kat pub mana-mana ke, kan? Atau tengah berdisko ke apa semua tu, yang itu kena risau lah. Tapi yang tuan-tuan ni dalam masjid dah, semayang pun dah okey apa semua. Jadi tak perlulah risau sangat Tuhan tentukan aku ni masuk neraka ke masuk syurga. Itu Allah Ta'ala punya kuasa dan kehendak dan realm Tuhan punya malak alam dia, atau bukan alam lah, tak betul juga, kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi bukan untuk kita nak meneka-neka nasib akhirat kita ni macam mana, kan? Yang pasti kita sudah alhamdulillah diberikan Allah Ta'ala kefahaman tentang agama. Allah Ta'ala berikan kita juga kekuatan untuk kita melakukan ibadah, tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala berikan kita keyakinan terhadap apa yang kita lakukan ini. Kita tak pernah ragu, kan? Kita beriman pada Allah,
pada hari akhirat ni, kalau ragu tak datang masjid dah, kan? Yang kita yakin lah, yang kita masih datang, masih solat, masih meneruskan kita punya ubudiyah kepada Allah SWT ni. Jadi itu sudah cukup baik dan sudah cukup untuk kita bersyukur kepada Allah SWT, dan kita kena teruskan usaha mujahadah, bersungguh-sungguh supaya kita kekal pada jalan ini. Sebab kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah tu, dia kata hidayah ni dia ada bidayahnya dan dia ada nihayahnya. Dia ada permulaan dan dia ada pengakhiran. Jadi kita ni kena, kalau nak cari hidayah Tuhan ni, kena betul bidayahnya, permulaannya, dan akhirnya pun kena betul juga. Macam mana? Kita kena sentiasa berada dalam suasana dan keadaan yang kita ini akan lebih mudah untuk mendapat petunjuk daripada Allah SWT. Sebab tu dalam kitab Bidayatul Hidayah tu, Imam Ghazali menyusun apakah dia ibadah-ibadah yang wajib, yang sunat, yang kita kena dan harus lakukan sebagai seorang Muslim dari awal kehidupan kita, bangun pagi sampailah kita tidur malam nanti. Semua dah dihuraikan secara lengkap kat situ. Doa-doanya, amalan-amalan nawafilnya yang sunat. Jadi kita kena berdisiplin lah. Dan bukan bab agama saja, bab-bab lain pun macam tu juga, kan? Kalau nak jadi kaya misalnya, tak bolehlah sekadar ada impian saja, tapi kena go for it lah. Setiap hari tu kena ada lah jadualnya, kena ada disiplinnya. Dan kena mimpi pun kena mimpi duit, kalau nak kaya tu, kan? Supaya apa saja pergerakan kita, perbuatan kita tu ke arah nak cari duit aja, barulah dia jadi. Dan kita akan betul-betul bersungguh-sungguh, komitmen kita tu beri sepenuh diri kita, jiwa kita kepada benda tersebut. Sama juga lah dengan agama, dengan hidayah. Tak bolehlah minta doa beria nak minta hidayah tapi usaha ke arah itu tidak ada. Disiplin untuk kita memastikan diri kita itu sentiasa berada pada jalan hidayah itu kita tak lakukan. Ibadah-ibadah kita main cincai-cincai saja, dan buat pun benda yang wajib-wajib aja, tu pun terlepas kadang-kadang. Yang sunat, yang apa semua tak payahlah. Sebab itu Imam Ghazali kata yang wajib ni, kalau dalam berniaga, yang wajib tu modal dia je. Kalau kita buat yang tu, dia pulang modal je. Meniaga pulang modal, dia tak payah meniaga. Yang untungnya itu adalah benda-benda yang sunat tu, benda-benda yang kita kena tambah daripada apa yang basic tu, barulah perniagaan tu akan sentiasa beruntung. Jadi itu antara perkara yang kita kena lakukan supaya kita tahu akhirnya Tuhan yang akan menentukan kita punya akhir hidup, nasib kita di akhirat. Tetapi kalau kita bersungguh-sungguh, kita mengharap, kita berdoa, kita menyerahkan diri kepada Tuhan, bertawakal, insya-Allah kita tidak perlu risau, kita terus. Itu nama dia mujahadah. Hidup ni dia kena ada jihad dia, mujahadah. Dia bukan boleh relax saja, kan? Sebab kita nak cari itu benda yang mahal. Hidayah itu benda yang mahal dan benda yang juga boleh hilang pada kita. Kita pun tak tahu. Jadi perkara itulah saya rasa yang harus kita lakukan untuk kita sentiasa berada dalam insya-Allah hidayah Allah SWT, dan kita harapkan dengan itu kita akan mendapat husnul khatimah, pengakhiran yang baik, dan kita akan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih dari itu bukan urusan kita. Untuk kita predict ke agaknya aku ni kat mana nasib aku nanti, kan? Tak perlulah, itu urusan Tuhan yang menentukan. Dan jangan sesekali kita mempertikaikan pula. Kalau Allah tu dah tentukan orang tu masuk neraka, masuk syurga, tak adil lah Tuhan tu. Pandai pula kita nak kata Tuhan tak adil. Siapa kita in the first place untuk mengatakan Tuhan tidak adil? Itu satu. Yang kedua, kita ni macam Tuhan ke nak mengetahui konsep keadilan tu dalam gambarannya yang paling besar, kan? Kita mungkin nampak sesuatu tu dalam ruang lingkup pengalaman manusiawi kita saja, malah terbatas hanya dalam penglihatan kita yang amat terhad ini.
Contoh, kalau kita tengok seseorang perangai tak berapa baik, wah, kita pun terus buat hukuman ni, ini memang neraka ni tempat dia, kan? Dan kita tak tahu di masa yang lain orang ni buat apa, kan? Dan kita juga tak tahu niatnya macam mana. Jadi bukan kita untuk menghukum, kecuali kalau benda tu terlalu jelas, kan? Dia buat perkara-perkara yang syirik misalnya, yang itu kenalah. Nanti ada yang sesat ke apa semua, kita tak nak tangkap sebab mungkin niat dia baik. Tak juga. Jadi kita kena balance lah. Janganlah terlalu kita menghukum, tetapi jangan juga sampai langsung perkara yang jelas kita tidak ambil tindakan. Dia kena macam tu. Jadi saya ingat clear lah tu kot pasal qada dan qadar ni, sebab kalau nak bicara lagi dia banyak. Tadi saya cerita satu ekstrim, kita akan jatuh kepada kebebasan yang tidak terbatas, tetapi kita juga tidak nak jatuh ke dalam ekstrim yang lain dalam konteks qada dan qadar ini, dengan merasakan bahawa segala-galanya kita ni dipaksa dan ditentukan, dan kita seolah tak ada kebebasan. Itu juga tidak betul. Itu faham Jabariyah. Kerana kalau kita sendiri memerhati dan merenung kehidupan kita setiap hari, kita tidak pernah rasa dipaksa, kan, untuk melakukan sesuatu. Pergi masjid hari ni ada macam orang tolak kita, tiba-tiba kena pergi, nak pergi tempat lain tak boleh. Tak ada, kan? Nak pergi ke tempat-tempat tadi boleh lagi, kan? Boleh memilih nak pergi ke pub ke mana-mana, tak ada masalah. Tetapi kita sendiri merasakan kita bebas untuk memilih, untuk datang, untuk berbuat baik ke berbuat jahat pun kita rasa itu semua pilihan kita. Jadi walaupun secara akidah, kerangka akidah kita tahu Tuhan menentukan segala-galanya, tetapi di peringkat kita sebagai hamba dan manusia dan makhluk, sebenarnya Tuhan jadikan kita ini seolah-olah kita ini bebas untuk memilih. Dan Allah Ta'ala juga telah menentukan sebenarnya apakah perkara yang patut kita buat, apakah perkara yang tak patut kita buat. Itu pun dah dijelaskan dalam Quran, dalam hadis-hadis dan ajaran agama kita, ada benda tu. Dan dengan ada perkara-perkara itu, kita boleh berfikir dan buat keputusan untuk buat apa pun. Jadi pun tak perlu risau ke tahap kita rasa semacam kita ni dipaksa ataupun itu. Jadi dua-dua ekstrim ini sebenarnya bukan pandangan ahli sunnah wal jamaah yang sebenar. Ini merupakan pandangan yang menyeleweng daripada arus perdana pandangan ahli sunnah wal jamaah dalam konteks qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi life must go on, terus je. Hiduplah seperti mana yang kita hidup hari ini. Tambahkan ilmu kita, kefahaman kita, perkukuhkan iman kita, kuatkan mujahadah kita, insya-Allah kita berada pada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita nak masuk ke tajuk lain. Muka surat 83 tu asy-syafa'ah. Asy-syafa'ah. Ini juga berkaitan dengan perkara-perkara yang akan berlaku pada hari akhirat atau hari kiamat nanti. Apa dia asy-syafa'ah ni atau syafaat? Adalah tiap-tiap seorang muslim wajib beriktikad bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberi syafaat kepada sekalian hamba Allah pada hari kiamat kelak, ketika dalam huru-hara yang amat besar, kesusahan, bahaya yang amat berat dalam padang mahsyar. Ialah syafaat meringankan azab dengan dijalankan hisab pada sekalian manusia daripada amal dan pekerjaan yang dilakukan semasa hidup dalam dunia. Maka inilah syafaat yang paling besar dan yang mula-mula didapati. Jadi salah satu perkara yang akan berlaku di akhirat nanti ialah ada kelebihan yang diberikan oleh para nabi, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk membantu
hamba-hamba Allah ataupun umatnya di hari kiamat nanti untuk meringankan bebanan, kesusahan, kesengsaraan yang dilalui oleh mereka ketika sama ada di padang mahsyar nanti ataupun ketika sudah masuk ke syurga atau neraka. Itu ada syafaatnya. Ada Nabi ini punya kelebihan itu, dan ini selari dengan pandangan kita orang Islam, akidah kita yang mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW itu, Rasulullah SAW itu merupakan penghulu segala Nabi, pemimpin segala Nabi, dan penghulu dan pemimpin manusia secara keseluruhannya, malah sebagai rahmat kepada sekalian alam. Maka besar betul kelebihan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad itu, sama ada ketika hidup baginda ataupun ketika baginda sudah tiada, macam pada hari ini, ataupun nantinya ketika kita sudah semuanya mati dan dibangkitkan pada hari akhirat. Itulah hebatnya Nabi Muhammad SAW. Kelebihannya bukan sekadar di dunia tetapi juga di akhirat. Dan ketika di akhirat itu, antara kelebihan yang diberikan oleh kepada Nabi Muhammad ialah kelebihan untuk membantu umatnya di padang mahsyar nanti, dan ketika dalam syurga atau di neraka, untuk meringankan azab, mempercepatkan hisab. Hatta dalam syurga pun nanti ada syafaat-syafaat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah untuk membantu sekalian manusia. Jadi konsep syafaat ini paling kurang sekali lagi dia meredakan kita punya jiwa lah, kan. Jadi tadi kerisauan kita kata kita mungkin ditentukan masuk ke neraka pun, hatta di hari akhirat nanti pun ada lagi satu harapan kita. Katalah kita ni amalan pun tak banyak. Kalau flashback zaman muda-muda dulu, ya Allah, kan, mungkin adalah di antara kita yang mungkin lalai dan lupa kepada Allah SWT. Tapi kita tak perlu risau. Pertama, kita sudah menyedari kesalahan kita dan kesilapan kita, dan kita bertaubat daripada apa yang kita lakukan itu. Dan Allah juga At-Tawwabur Rahim, Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Dan kalau kita bertaubat dengan cara yang betul, dengan cara menyesal sungguh-sungguh apa yang kita lakukan, tidak mengulanginya kembali, dan takut untuk jatuh kembali ke perkara yang kita lakukan itu, sebagaimana kita takut jatuh ke jurang neraka. Itu antara ciri-ciri taubat nasuha, kan. Maka insya-Allah yang lepas itu Allah Ta'ala akan, sekiranya betul taubat kita, Allah Ta'ala akan mengampunkan kita. Kalaulah ada perkara-perkara yang masih kita lakukan dalam bentuk dosa kecil ataupun dosa yang besar, ada lagi satu ruang di akhirat nanti yang dipanggil syafaat ini, yang Nabi Muhammad boleh tolong kita. Jadi kita agama Islam ni dia agama yang balance antara kita merasa terlalu takut dengan hukuman Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita rasa mengharap dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam tasawuf tu diajar kita kena ada rasa takut dan harap. Dengan Allah Ta'ala ni dia kena macam tu. Tak boleh harap aja tak takut, kan. Ada yang jenis tak apa, buat dosa ni tak apa, sebab Allah kan Maha Penyayang, kan. Tunggulah lagi lama lagi ni, badan pun sihat lagi, kan. Ada lagi masa untuk bertaubat. Tapi kita tak tahu bila hari Tuhan akan menjemput kita, kan. Jadi dia kena balance lah antara kita mengharap Allah Ta'ala akan mengampunkan kita, tapi di masa yang sama kita juga harus takut dengan apa yang Tuhan janjikan sekiranya kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barulah kehidupan kita tu tidak terlalu tertekan. Di masa yang sama kita juga tidak terlalu
longgar, kehidupan kita lalu longgar, rasa tak kisah, serba boleh aja kan, suka hati je nak buat, just do it. Jadi perkara-perkara itu mungkin mak ayah tak berapa sangat, tapi anak-anak tu kita kena ingatkan. Sebab itu sebahagian daripada kes-kes yang murtad ni, yang masuk Kristian ni, bukan apa, sebab satu, ilmu tak ada lah, tak ada ilmu. Yang keduanya, dengan dalam keadaan tak ada ilmu dan keliru tu, bila dia tengok dalam teologi agama lain, dia lebih mudah. Sebab agama tu duk berkata tentang God is love, God is love, Tuhan itu kasih sayang. Itu je yang ditekankan. Jadi itu yang dia memang tidak, dia mungkin jahil dengan akidah Islam, tetapi bila dibuat comparison dengan akidah yang lain itu, ataupun teologi agama lain itu, dia rasa itu lebih sesuai pada diri dia. Sedangkan tak betul teologi begitu. Kalau teologi akidah hanya mengatakan Tuhan itu kasih sayang, dengan tidak menekankan aspek, dia panggil jalal Tuhan, kebesaran Tuhan. Sebab nama-nama Tuhan ni, kalau kita tengok 99 nama tu, antara nama-nama Tuhan ni ada kelompok-kelompok nama Tuhan yang menggambarkan jamal, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, kecantikan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada kelompok nama-nama Tuhan, sifat-sifat Tuhan yang lain itu menggambarkan jalal, ketegasan, kebesaran Allah SWT yang menakutkan. Jadi dalam Islam dia lebih balance lagi. Sebab itu kalau kita nak buat dosa, kita takut dengan sifat Allah yang muntaqim misalnya. Itu kan salah satu nama Tuhan, muntaqim. Muntaqim ni maknanya Tuhan ni maha pemberi pembalasan. Takkan ada orang yang lepas daripada pembalasan Allah SWT, sebab Allah maha adil. Jadi itu sepatutnya menakutkan kita. Tetapi taklah sampai takut, terlalu takut, kerana ada pula nama-nama Tuhan, Rahman, Rahim, kasih sayang. Tetapi kalau agama tu hanya menekankan Tuhan itu hanya kasih sayang, God is love, God is love, mudah sangatlah orang nanti buat dosa. Kerana dia tahu dah kalau dia buat dosa, Tuhan mesti akan ampunkan, sebab God is love. Jadi sepatutnya kalau kita ajak akidah dengan betul, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah itu difahami dengan betul, kepercayaan kita terhadap Tuhan itu lebih seimbang. Bukan sekadar kita rasa Tuhan itu akan mengampunkan kita, kita juga takut kalau Tuhan tidak ampunkan kita. Jadi perkara itulah yang harus tapi satu lagi aspek yang boleh menyelamatkan kita insya-Allah ialah syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi disebut di sini? Setelah sekalian manusia menerima berbagai-bagai azab sengsara di padang mahsyar yang tiada dapat ditanggung, maka dengan taufik dan hidayah Tuhan, muafakatlah sekalian manusia mencari dan mendapatkan nabi-nabi. Ini sebenarnya penjelasan ini berdasarkan satu hadis Nabi yang panjang, diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang menceritakan bahawa di padang mahsyar nanti, daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW berkata, pada satu hari Rasulullah SAW diberikan daging dengan ditunjukkan kepada beliau daging kambing, dan beliau menyukainya. Lalu beliau menggigitnya dengan hujung giginya, kemudian bersabda, aku adalah pemimpin manusia pada hari kiamat. Apakah kamu sekalian mengerti mengapa demikian? Rasulullah SAW sendiri menceritakan kepada para sahabat, aku adalah pemimpin pada hari kiamat nanti. Pada hari kiamat, kata Rasulullah, Allah akan mengumpulkan semua manusia, yang dahulu dan yang akhir, daripada dulu sampailah yang akhir nanti, di satu tempat. Lalu mereka mendengar suara orang menyeru, pandangan pun tiada terhalang dan matahari semakin dekat. Manusia merasai kesedihan dan kesulitan di padang mahsyar tu, dan tidak mampu untuk menanggung kesengsaraan tersebut. Maka sebahagian antara mereka berkata kepada sebahagian yang lain, tidakkah kamu tahu apa yang kami alami
Tidakkah kamu tahu apa yang menimpa dirimu? Tidakkah kamu cari siapa yang dapat memberi syafaat pada Tuhanmu? Maksudnya di hari akhirat nanti masing-masing akan tertanya-tanya, adakah orang boleh tolong kita ni dalam keadaan kesengsaraan yang kita alami pada hari kiamat dan padang mahsyar nanti. Maka sebahagian yang lain mengatakan, pergilah kepada Nabi Adam. Masa tu antara yang boleh memberi pertolongan adalah para nabi, khususnya Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Maka mereka pun pergi mendatangi Nabi Adam dan bertanya kepada Nabi Adam, wahai Adam, engkaulah bapa kepada manusia, segala manusia. Allah telah menciptakan dengan tangannya, lalu ditiupkan kepadanya rohnya, kepadamu rohnya, dan memerintahkan para malaikat akan mereka bersujud kepadamu. Maka mintalah kepada Tuhan syafaat bagi kami. Maksudnya sebahagian manusia akan pergi kepada Nabi Adam dan menceritakan kebesaran Nabi Adam. Engkau bapa kepada segala manusia, engkau telah diberikan kebesaran oleh Allah SWT dengan Tuhan memerintahkan semua malaikat bersujud kepada Nabi Adam. Jadi tak bolehkah engkau, wahai Nabi Adam, membantu kami mengurangkan kesengsaraan yang kami alami ini? Maka jawab Nabi Adam, sesungguhnya Tuhanku pada hari ini murka, dan tiada pernah dia murka sebelum dan sesudahnya seperti ini. Tuhanku pernah melarangku untuk mendekati sebuah pohon di syurga, tetapi aku engkar, melanggar larangan itu kerana nafsuku, dan aku pada saat ini sibuk dengan urusanku sendiri. Pergilah kalian kepada nabi-nabi yang lain. Ini dalam hadisnya, pergilah kalian kepada nabi-nabi yang lain. Dan Nabi Adam mencadangkan, pergilah kepada Nabi Nuh. Maka kelompok manusia ni pun pergi kepada Nabi Nuh. Sama jugalah, mereka menceritakan kebesaran Nabi Nuh dan akhirnya meminta kepada Nabi Nuh, boleh tak engkau tolong kami? Nabi Nuh kata, sama juga, hari ini Tuhan murka yang amat sangat, dan belum pernah Tuhan murka seperti ini. Dan aku dulu, jadi nabi-nabi ni pun, yang lain-lain ni pun pada saat itu semuanya sibuk dengan diri masing-masing, nak memohon ampun, kelepasan. Sebab para nabi ni pun sekali-sekala mereka juga ada kesilapan mereka sendiri. Walaupun tak samalah kesilapan nabi dengan kesilapan kita. Nabi ni kalau ada salah pun 1-2 aja, itu pun dah dia bertaubat balik dan dah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Nuh pun pernah dia kata, satu ketika aku mendoakan perkara yang buruk kepada umatku, kepada kaumku. Jadi dia kata, aku sibuk dengan urusanku, pergilah kalian kepada Nabi Ibrahim. Maka kelompok manusia ni pergi pula ke Nabi Ibrahim. Sama juga kata, wahai kekasih Allah. Sebab Nabi Ibrahim ni digelar Khalilullah, kekasih Allah, ataupun Khalil ni maknanya sahabat Allah, orang yang rapat dengan Allah SWT. Memuji Nabi Ibrahim dan meminta Nabi Ibrahim, boleh tak kau bagi syafaat kepada kami? Kata Nabi Ibrahim, sama juga, Tuhan murka pada hari ini. Dan Nabi Ibrahim pun kata, aku pun dulu pernah bersalah juga, membunuh seorang manusia ketika dia apa tu kan. Jadi masing-masing Nabi ini menceritakan tentang kesalahan yang mereka lakukan, dan oleh kerana itu mereka juga hari itu sibuk untuk nak meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Nabi Ibrahim, kau pergilah kepada Nabi Musa. Jadi mereka pun bergerak pula pergi ke Nabi Musa. Termasuk kita lah kot dalam grup tu. Sebab hadis ni umumnya Nabi Muhammad duk cerita, nanti ada entah-entah kita sekali lah tu. Wallahualam. Sebab semua nak minta tolong ni, nak minta tolong. Jadi Nabi Musa sama juga, mereka memuji-muji Nabi Musa. Nabi Musa pun kata, aku pun tak boleh juga. Yang tadi Nabi Ibrahim tadi, yang Nabi Ibrahim kata, aku juga pernah berdusta. Bila dia kata, ingat tak bila kaum dia pecahkan berhala-berhala dia, kaum dia kata, siapa yang buat ni? Nabi Ibrahim kata, tengoklah yang besar tu buat, sebab kapak dekat ada yang besar tu.
Bagi kita itu bukanlah dusta kan, bukanlah penipuan. Itu sebagai strategi dakwah lah. Tapi itu pun pada seorang Nabi satu kesalahan yang harus dia sibuk memohon ampun kepada Allah Ta'ala di hari kiamat nanti. Dan oleh kerana itu Nabi Musa pun kata, aku tak boleh, aku sedang sibuk dengan urusan aku. Kau pergilah cari Nabi lain, Nabi Isa. Maka kelompok ni pergi pula kepada Nabi Isa, sama juga puji Nabi Isa. Nabi Isa pun cakap benda yang sama. Nabi Isa kata pergilah kepada Nabi Muhammad. Dan akhirnya mereka pergi kepada Nabi Muhammad, dan pada Nabi Muhammad lah akhirnya syafaat itu dapat. Jadi bila kelompok manusia ni pergi kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad pun pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Muhammad mendatangi arasy Allah Subhanahu Wa Taala, lalu bersujud kepada Tuhan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, maka engkau akan diberikan apa yang kau pinta. Mintalah syafaat, maka engkau akan diizinkan untuk memberi syafaat. Lalu Rasulullah SAW mengangkat kepalanya dan mengatakan, ya Allah, tolong umatku, tolong umatku. Kemudian Allah menjawab, wahai Muhammad, masukkanlah ke dalam syurga umatmu yang bebas hisab dari pintu kanan syurga, dan selain daripada itu melalui pintu-pintu yang lain. Demi Allah yang menguasai diri Muhammad, sesungguhnya antara dua daun pintu di syurga sebanding antara Mekah dan Hajar. Hajar ni satu daerah di Palestin. Itu hadis yang panjang daripada Muslim, riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, yang membuktikan bahawa Nabi Muhammad memang diberikan kelebihan untuk membantu melepaskan umat Islam daripada kesengsaraan di hari akhirat. Apakah bentuk-bentuk pertolongan yang Nabi Muhammad dapat berikan kepada manusia, kepada umatnya? Kalau kita tengok muka surat sebelah tu, antara syafaat yang didapati daripada hari kiamat itu ada 6. Ada yang mengatakan 8. Apa dia? Yang pertama, syafaat menyegerakan hisab di padang mahsyar, atau yang dipanggil faslul qada. Maknanya kalau dapat syafaat Nabi tu, dapatlah express lane kan, untuk hisab tu laju sikit lah kan. Kalau tidak, lama nak beratur. Jadi syafaat Nabi Muhammad tu antara lain menyegerakan hisab. Yang kedua, syafaat menambah pangkat ahli-ahli dalam syurga. Dalam syurga pun masih boleh lagi buat permintaan syafaat daripada Rasulullah SAW untuk tukar level syurga. Kalau dapat level 4 nak ke level tinggi lagi, itu pun boleh. Yang ketiga, syafaat meringankan azab daripada orang yang mustahiq diazab, orang yang telah disabitkan untuk diazab dan neraka pun Nabi Muhammad boleh membantu memberi syafaat supaya sama ada dikurangkan azab ataupun dilepaskan daripada diazab. Yang keempat, syafaat memasukkan satu kaum ke syurga dengan tiada hisab. Yang ini memang ekspres betul, tak payah lalu yang hisab tu, terus pakai ekspres masuk syurga terus. Maka keempat-empat jenis syafaat yang kita sebutkan tadi itu didapati daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hak mutlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara ada dua lagi syafaat, iaitu syafaat kepada orang tertentu masuk neraka maka tidak dimasukkan ke dalam neraka. Yang keenam, syafaat kepada ahli tauhid yang masuk neraka maka dikeluarkan. Maka dua syafaat yang akhir ini boleh didapati daripada para anbiya, malaikat dan orang-orang mukmin. Jadi orang-orang mukmin pun diberikan kelebihan untuk memberi syafaat. Dalam hadis yang lain ada mengatakan bahawa Ibnu Hajar misalnya mengatakan dalam dia punya tafsir ataupun syarah Sahih Bukhari,
Ibn Hajar mengatakan Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada manusia pada hari kiamat, iaitu dengan memberikan ketenangan pada waktu mereka dalam ketakutan. Rasul juga memberikan syafaat dengan memohon keringanan azab untuk sebahagian orang kafir, sebagaimana yang terjadi kepada bapa saudaranya Abu Talib. Maknanya orang kafir pun sebahagiannya boleh dapat syafaat Nabi Muhammad, sebagaimana Nabi Muhammad membantu meringankan azab bapa saudaranya Abu Talib. Rasulullah juga memberikan syafaatnya dengan memohon kepada Allah untuk mengeluarkan sebahagian orang mukmin dari siksa api neraka, atau memohonkan mereka itu untuk tidak dimasukkan dalam api neraka setelah ditetapkan mereka itu ahli neraka. Rasulullah juga dapat memberi syafaat bagi seorang itu untuk masuk syurga tanpa melalui proses hisab, dan mengangkat darjat sebahagian mereka untuk bisa tinggal dalam syurga yang lebih tinggi. Samalah seperti mana yang kita cerita tadi, semua berdasarkan hadis dan huraian hadis oleh sebahagiannya oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Dalam satu riwayat yang lain, Ibn Abbas mengatakan orang yang lebih dahulu berbuat kebaikan akan masuk syurga dengan tanpa hisab. Orang yang pertengahan akan masuk syurga dengan rahmat Allah Ta'ala, dan orang yang zalim pada dirinya sendiri dan golongan ashabul a'raf akan masuk syurga dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Itu ada soalan tentang ashabul a'raf, orang yang baik, perbuatan baik dan perbuatan jahatnya sama banyak. Jadi dia stuck nak pergi mana, syurga ke neraka. Dia tak ada penimbang yang lebih kuat antara yang jahat dengan baik. Yang ini kalau ikut tafsiran Ibn Katsir mengatakan bahawa inilah antara orang yang akhirnya Nabi Muhammad akan beri syafaat dan akhirnya akan masuk dalam syurga Allah SWT. Jadi dia tak akan kekal lah di tengah-tengah tu. Walaupun peringkat awalnya kata Quran dia akan nampak orang syurga dan dia akan nampak juga orang neraka sebab dia duduk dekat tengah-tengah. Tapi akhirnya mereka ini akan diberi syafaat oleh Nabi Muhammad SAW dan mereka akan masuk dalam syurga. Dan yang akhir sekali ada riwayat Muslim daripada Anas bin Malik mengatakan Rasulullah SAW mengatakan, aku adalah manusia yang paling banyak pengikut pada hari kiamat, dan akulah orang yang pertama akan mengetuk pintu syurga. Maknanya dengan syafaat yang Nabi ada itu, Nabi boleh membantu kita semua insya-Allah memudahkan perjalanan dan juga peluang kita untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah perkara yang berkaitan dengan syafaat. Ada mungkin kita boleh huraikan sedikit lagi nanti sebelum kita sambung dengan tajuk-tajuk lain dalam kitab ini. Dan saya ingat tinggal selai lagi ni, lepas tu kita habislah kita punya kuliah ni insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahma nabiyyin bijahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wila wa siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.